Apa ya? Ada dalam 3 pelawak. Daripada KL, Selangor, AB. Ada soalan tak ada? Belum tadi. Ada tengok mesej. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Untuk sesi ini kita akan menyambung tentang apa yang disebut di tajuk, iaitu sesi yang kedua, kerana kita dah membahaskan qada dan qadar dan apa yang berkaitan dengan tinjauan sebahagian orang-orang sufi dalam masalah takdir ini, dalam menjelaskan masalah nilai tadi. Jadi kerana tasawuf ataupun orang-orang sufi akan selari dengan apa yang dibawa oleh Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam pembahasan ini kita akan merumuskan tentang perbezaan antara Ahli Sunnah wal Jamaah tadi, Asy'ariyah, Maturidiyah dan Sufi, dengan golongan yang menyalahi Ahli Sunnah ini, iaitu di kalangan
golongan Jabriyah dan Qadariyah. Kalau kita buka dalam Muqaddimah Sanusiyah itu yang diedarkan, ada diedarkan dalam handphone, dah bagi dah. Muka surat 81, Muqaddimatul Mazahib fi Af'alil Ibad. Satu mukaddimah tentang mazhab-mazhab dalam af'al al-ibad, apa yang dinisbahkan kepada manusia, berkaitan dengan kehambaan mereka, iaitu perbuatan ikhtiyariyah, perbuatan ikhtiyariyah yang keluar daripada diri mereka, yang berkaitan dengan apa yang lahir daripada kehendak mereka. Maka mazhab tentang perbuatan para hamba yang ikhtiyariyah ini ada 3, walaupun sebenarnya ada 5. Ada 5, tapi dibataskan kepada 3. Asalnya ialah 5. Berkaitan dengan taksir, berkaitan dengan taksir. Taksir ni ialah apa dia? Taksir apa dia? Memberi kesan. Apa makna memberi kesan? Memberi kesan ni maknanya apa? Saya dah jelaskan tadi, memberi kesan ni apa maknanya? Mengadakan mungkin yang tiada dan meniadakan mungkin yang ada, ataupun mengadakan yang tiada dan meniadakan yang ada dalam kalangan mungkinat. Ini kena ingatlah, syarah setiap satu-satu tu bukan syarah yang rawak, tetapi syarah itu syarah manhaji. Syarah, kalau tak faham itu, maka kita akan dengar kalimah ni secara abas. Abas ni kosong dari makna, dan kita bila sampai tahap sekarang, sepatutnya setiap kalimah itu sudah faham definisinya, bukan terjemahannya. Taksir beri kesan, apa makna beri kesan tu? Sepatutnya sudah sampai tahap boleh faham apa makna memberi kesan itu. Asalnya tak perlu disyarah kerana ianya sudah ada dalam sifat 20. Perbahasan sifat 20 kalau selesai, maka dah selesai masalah taksir, masalah taksis, masalah inkisyaf, sudah selesai dalam sifat 20. Kalau kita nak mula balik dengan sifat 20, maka dia tak jadi sesi perbahasan ini. Jadi tapi mungkin melibatkan berhari-hari, maka dah ada tasawur. Kalau dekat sini pun kita tengok yang mengajar akidah ada Maulana Ihsan. Okey lah tu, canggih lah. Kita yang belajar lah kena canggih. Yang mengajar canggih, yang belajar pun canggih lah, faham. Kalau tak ingat, tak faham, kena ni kena semak balik lah Maulana. Macam mana Maulana ni dia orang tak faham ni? Taksis dan taksir dan inkisyaf. Jadi dalam masalah ini ada 5 pandangan, walaupun di sini disebutkan 3, tapi dekat nota kaki dia kata hasrul mazahib, perbatasan mazhab, ataupun hassara al-mazahiba, ataupun hasrul mazahibi, boleh dua-dua. Beliau membataskan, iaitu Imam As-Sanusi membataskan hassara al-mazahiba, membataskan mazhab-mazhab, ataupun hasrul mazahibi, dia jadi tarkib idhafah, pembatasan kepada mazhab-mazhab itu kepada 3, meraihkan yang masyhur. Wa illa fahiya khamsah. Kalau tidak, maka sebenarnya ada 5. Ada 5. Jadi 5 ini asal, maknanya
Perbuatan af'al ikhtiyariyah, sama ada yang paling radikal sekali ialah Allah tidak menentukan dan tidak memberi kesan. Bahkan yang memberi kesan ialah makhluk dengan kuasa yang ada pada dirinya, tanpa ada yang memberi kuasa itu kepadanya. Ini fahaman pertama. Maknanya muassir yang memberi kesan dalam alam ini ialah makhluk, sama ada secara tabiat ataupun secara pemfaktoran, tabiat ataupun illah. Maksudnya tidak ada Tuhan yang menciptakan kuasa pada makhluk itu. Makhluk itu memang dengan sifat semula jadinya boleh memberi kesan. Api semula jadi membakar, air semula jadi membasahkan, manusia semula jadi boleh memberi kesan. Jadi ini mazhab yang pertama, iaitu mazhab falsafah yang kafir, kerana dia tidak beriman dengan kewujudan pencipta. Kerana bagi dia alam ini semua memberi kesan dengan sifat dirinya sendiri, ataupun dipanggil saintism, tabi'iyun. Ini ialah golongan yang menafikan kewujudan Tuhan. Manusia memberi kesan dengan kuasa yang Allah berikan, dengan kuasa yang semula jadi, tak ada pencipta. Kemudian fahaman yang kedua, ada pencipta, tetapi manusia memberi kesan dengan kuasa yang Maha Pencipta berikan. Manusia memberi kesan dengan kuasa yang Maha Pencipta berikan. Api, Maha Pencipta memberi kesan boleh memberi pembakaran dan sebagainya lah. Maka fahaman ini terpecah kepada dua, dipanggil al-quwah al-muda'ah. Maknanya kebolehan memberi kesan diserahkan oleh Allah kepada makhluk. Asalnya daripada Allah, Allah beri kepada makhluk boleh memberi kesan, tapi Allah boleh mengambil semula memberi kesan itu kalau Allah nak. Jadi sebab itu kadang-kadang api tak membakar kerana Allah menghalang memberi kesan itu, ataupun mengambil pemberi kesan itu ketika berlaku pada kisah Nabi Ibrahim dan sebagainya. Jadi al-quwah al-muda'ah ini maknanya konsep diserahkan kuasa memberi kesan itu oleh Allah kepada makhluk. Maka di situ terpecah kepada dua. Pertama, golongan Qadariyah yang mengatakan manusia memberi kesan, makhluk memberi kesan dengan kuasa yang Allah serahkan kepada mereka. Tetapi mereka berbeza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah pun begitu. Mu'tazilah dengan Qadariyah sepakat tentang quwah muda'ah ini. Allah serahkan kuasa memberi kesan kepada makhluk. Kita boleh pukul orang dan sakitkan orang. Makhluk-makhluk lain boleh memberi kesan antara satu sama lain dengan kuasa yang Allah berikan, maknanya dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Jadi kalimah izin ni pun dia ada konotasi yang berbeza. Dengan izin Allah maknanya Allah izinkan, Allah bagi kuasa, mereka buat apa saja, Allah tak campur tangan dah lepas tu. Ini izin yang difahami oleh Mu'tazilah dan Qadariyah. Ayah bagi kunci kereta, kemudian ayah dah tak kisah apa dia nak buat, izin. Serahkan kunci kereta, kemudian anak ada autoriti menggunakan kereta itu tanpa campur tangan ayah. Bukan ayah yang memandu kereta itu, anak yang pandu sendiri. Tetapi dalam fahaman quwah muda'ah ni terpecah Qadariyah dan Mu'tazilah. Dalam bab ini Qadariyah ialah Mu'tazilah lah dalam bab quwah muda'ah ini. Tetapi Qadariyah ni ada dua level. Level pertama ialah menafikan ilmu Allah yang azali tadi. Allah tak tahu sebelum benda tu berlaku, melainkan setelah benda tu berlaku baru dia tahu apa yang berlaku. Ini Qadariyah. Adapun Mu'tazilah berpegang dengan quwah muda'ah, tapi dia mengatakan tetap Allah tahu benda itu akan berlaku sebelum berlaku. Jadi secara ilmu Allah, Qadariyah kata Allah tak tahu sebelum benda itu berlaku. Mu'tazilah kata walaupun Allah tidak tentukan,
Tetapi Allah tahu benda itu berlaku sejak azali. Jadi ini lagi complicated daripada Qadariyah. Qadariyah kata sebab Allah tak tentu maka dia tak tahu. Sebab Allah tidak menentukan apa yang berlaku, maka Allah tak tahu apa yang berlaku, melainkan setelah benda itu berlaku. Tapi Allah tahu, ketika Allah bagi kebolehan memilih, Allah tahu orang itu boleh iman dan boleh kufur. Jadi Allah tahu kebarangkalian, tapi Allah tak tahu apa yang mereka akan buat. Ya, kerana apa? Kalau Allah tahu, macam mana Allah tahu? Macam mana Allah tahu? Kalau bukan Allah tentukan, macam mana Allah tahu? Jadi ini Mu'tazilah perlu jawab. Macam mana Allah tahu sejak azali benda yang Allah tak tentu, melainkan ketentuan makhluk itu pun berlaku secara azali. Makhluk itu menentukan apa yang akan berlaku sejak azali juga. Jadi benda itu pun tak masuk akal, tak boleh diterima secara akal. Maka Qadariyah kata Allah tak tahu sejak azali, tetapi ilmunya azali, ilmunya azali. Ilmu dengan makna sifat yang mana dengan sifat tersebut Allah boleh tahu apa yang berlaku. Itu azali. Tetapi benda yang diketahui itu baru, benda yang diketahui itu baru. Maka itu Qadariyah dan Mu'tazilah. Dah 3. Kemudian yang keempat ialah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah menetapkan kita ni ada kuasa. Kita ada kuasa, tetapi kita tidak ada memberi kesan. Kudrah kita kosong daripada kuwah. Kudrah kita tanpa taksir. Kudrah yang kosong dari taksir. Maka kudrah kita pun sebenarnya hanya casing tanpa rohnya. Kita hanya melakukan secara zahir, tapi hakikatnya Allah juga di sebalik perbuatan kita, tak boleh nafikan. Kita ada kuasa kerana apa? Pertama dengan syarak. Dalilnya syarak. Kita ada kuasa kerana apa? Kerana Allah memberi taklif. Allah memberi taklif. Taklif pastilah kepada yang ada kemampuan. Allah SWT sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ialah kemampuan. Wus'aha, apa yang dia mampu. Jadi kemampuan ada, istita'ah itu ada. Tetapi istita'ah itu tidak taksir. Bila kemampuan tidak memberi kesan, maka apa sebenarnya makna kemampuan? Maksud kemampuan di situ ialah sasaran syarak itu saja. Sasaran syarak yang menjadi tempat Allah nak meletakkan ukuran syarak. Itu disebut sebagai kemampuan. Maka apa yang berlaku disebut sebagai al-kasbu. Apa yang terhasil daripada kemampuan yang baharu ini, dia tidak disebut af'al secara hakikatnya, tapi disebut sebagai kasbu. Kasbu. Kasbu itu zahirnya af'al, hakikatnya zahirnya af'al makhluk, hakikatnya af'al Allah. Itu namanya al-kasbu, usaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi konsep kasbu ialah zahir kita buat, hakikat batin Allah buat. Itu al-kasbu. Jadi kita tetapkan kuasa yang baharu pada diri kita, tapi kita buang taksir. Kemudian yang kelima ialah golongan Jabriyah. Golongan Jabriyah ini ialah golongan yang menafikan kuasa baharu kerana menafikan taksir. Jadi bagi dia kudrah pun tak ada dalam manusia kita. Manusia tidak ada kudrah. Jadi apabila manusia langsung tak ada kudrah, pertama sudah menafikan syarak yang menjadi sasaran kudrah manusia tadi. Dan Allah pun sebut dalam Quran wus'aha tadi.
Kemudian menafikan apa yang diperhatikan oleh akal, kelainan perbezaan kita yang bergerak dengan pilihan dan daun yang ditiup angin. Kan ada beza antara kita yang bergerak dengan daun yang ditiup angin. Jadi kita tak boleh nafikan perbezaan itu. Apa yang membezakan? Kuasa itulah. So secara musyahadah diperhatikan oleh akal, kita ada beza dengan daun yang ditiup oleh angin. Daun bergerak tak? Kalau ditiup angin bergerak. Kita bergerak juga. Tapi apa yang membezakan kita dengan daun? Daun tidak bergerak dengan kehendak dia. Kita bergerak dengan kehendak kita. Jadi secara musyahadah, itulah namanya kudrah. Boleh bergerak dengan kehendak sendiri. Tetapi hakikat sebenar yang di balik apa yang disaksikan ialah kudrah kita kosong daripada taksir, iradah kita kosong daripada taksis. Kudrah kita tidak ada makna taksir yang sebenar, memberi kesan. Iradah kita tidak ada makna taksis yang sebenar, mengkhususkan tu tak ada. Kerana yang betul-betul mengkhususkan, yang menentukan ialah taksis yang azali, iaitu Allah. Ini ahli sunnah wal jamaah. Tapi Jabariyah mengatakan kita hatta kudrah pun tak ada. Di sini silapnya ialah menafikan kudrah yang menjadi tempat syariat. Sehingga dengan menafikan kudrah tadi menyamakan kita dengan daun yang ditiup angin. Jadi ini tak betul. La syariah wala aqliyah. Syariat pun tidak dapat diterima, akal pun tidak dapat diterima kerana kita ada beza dengan daun-daun yang ditiup angin. Jadi ini kesimpulan. Ada berapa dah? 5. Ini 5 fahaman dalam perbuatan ikhtiariyah. Pertama kufur, 3 lagi bid'ah, 1 sunnah. Pertama kufur, yang terus menafikan adanya Allah pencipta yang meletakkan kuasa. Kedua dan ketiga bid'ah, kerana menetapkan kuwah muda'ah, adanya boleh beri kesan kepada makhluk yang Allah serahkan. Yang keempat sunnah, dan yang kelima juga bid'ah kerana menafikan kudrah yang baharu, yang tidak ada taksir. Maka ini kesimpulan teori kepada masalah ini. Kesimpulan kepada secara nazariyah dalam masalah ini. Dan siapa faham, maknanya dia faham. Walaupun kadang-kadang banyak bahasa kita macam nampak macam Mu'tazilah punya cara faham, kan? Alam ni macam boleh bagi kesan dan sebagainya, padahal ini adalah fahaman Mu'tazilah. Tidak ada sesuatu yang boleh memberi kesan apa-apa. Hatta syariat pun mengatakan hanya Allah sahaja an-nafi'ud dar. Hanya Allah sahaja an-nafi'ud dar. Tidak ada orang yang boleh memberi mudarat, tak ada orang yang boleh memberi manfaat. Allah SWT jadikan segala hukum asbab, musabbab. Apa saja kalau dalam yang terdekat dengan kita, masalah gembira dan sedih dengan apa-apa yang berlaku, tapi Allah SWT sebut wallazi adhaka wa abka, yang menyebabkan kita ketawa, apapun sebabnya, di sebaliknya adhaka, dia yang mengetawakan engkau, wa abka, dia yang menyebabkan kau menangis. Apa saja berlaku, tapi yang memberi kesan kepada kita ialah Allah. Tapi dalam bahasa para hamba Allah, baik kembali kepada Allah, buruk kembali kepada kita. Sebagaimana disebut oleh Nabi Ibrahim AS, fa iza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, dia sembuhkan. Dia bukan kalau Allah sakitkan, Allah sembuhkan. Tak. Hatta itu kalimah yang betul. Allah yang sakitkan, Allah lah yang sembuhkan. Tapi adab, bila aku sakit, Allah sembuhkan.
Kita tak kata aku sakit, aku sembuhkan, rawat dengan ubat. Ataupun Allah yang sakit, Allah sembuhkan. Kita kata aku sakit, Allah sembuhkan. Ini bahasa adab. Jadi kita kena bezakan. Dalam bab ta'lim kita belajar, tapi dalam bab muamalah harian kita tahu adab kepada Allah. Ya, kan itu dalam belajar. Allah ciptakan semua benda, tapi adakah ada bentuk pujian? Ya. Kalau kita menisbahkan benda-benda yang hina ni kepada Allah, walaupun ini ciptaan Allah secara kebiasaannya benda itu rendah, walaupun sebenarnya sempurna di sisi Allah. Sebab Allah SWT, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan ma fawqaha. Mana di sisi Allah hatta ba'udah, nyamuk hatta nyamuk pun yang dinampak kecil, diperkecilkan oleh orang, Allah tak kisah kalau nak buat perumpamaan dengan perkara itu. Maknanya hatta sekecil-kecil yang dipandang kecil pun sebenarnya besar di sisi Allah. Wa ma fawqaha, maknanya lebih kecil daripada itu pun, yang lebih nampak macam tak ada apa nilai pun, masih Allah tidak malu untuk menggunakan tu sebagai tanda kekuasaan dia. Sebab orang tak boleh ciptakan hatta nyamuk pun sebenarnya. Tetapi kerana kebiasaan kita, kadang-kadang kita memandang sesuatu dengan pandangan yang tak berapa baik secara fitrahnya, maka kita tidak boleh sandarkan kepada Allah kerana tak ada wajah pujian dekat situ. Kalau kita nak berdoa, kita kata wahai Tuhan langit dan bumi. Ini disyarahkan dalam kitab-kitab. Tak ada orang yang mengangkat tangan dan berdoa kata wahai Tuhan khinzir, tak ada. Betul? Khinzir kan ciptaan Allah, betul tak? Tetapi memang khinzir itu tidak ada kepujian dekat situ, dan manusia memandang rendah dan hina. Maka macam mana kita nisbah, maka tarkibkan Allah dengan Tuhan khinzir, walaupun Tuhan khinzir itu betul. Siapa Tuhan khinzir kalau bukan Allah? Tapi mentarkibkan itu tidak ada kepujian dekat situ, maka tercela. Tidak ada adab untuk menggunakan istilah itu. So ini sebab kita belajar. Ada benda yang kita syarah secara ilmu, tetapi dalam bahasa kepada Allah tak digunakan, kerana tidak dinisbahkan benda yang tidak ada nilai kepujian dekat situ, bahkan nilai yang menghinakan, walaupun benda itu betul. Kesimpulannya, kaedahnya senang. Laisa kullu sahihin yuqalu, bukan semua benda yang betul boleh dikatakan. Ya, min babil adab, daripada babnya adab, kerana adab. Maka kita tengok dia punya matan tu, wa fa mazhabul jabariyati, maka mazhab Jabariyah ni dia pergi kepada yang paling tak munasabah sekali, iaitu menafikan kudrah yang baharu. Wujudul af'al kulliha, semua af'al. Dia tidak bezakan antara af'al ittirariyah dan ikhtiyariyah. Af'al ittirariyah kita sepakat dengan Jabariyah, memang tak ada taksir, memang tak ada kudrah. Seperti peluh yang keluar daripada pipi kita ketika panas, bukan kita yang keluarkan. Itu af'al ittirariyah. Tetapi af'al ikhtiyariyah, kita nak berjalan, kita itu bukan macam peluh yang keluar. Ya? Maka di sisi Jabariyah semua af'al, baik ittirariyah, baik ikhtiyariyah, satu macam, iaitu kulliha bil kudrati al azaliyati faqat, dengan kudrah yang azaliyah sahaja. Maksudnya taksirnya daripada Allah dengan kudrahnya Allah, min ghairi, tanpa menyertainya, muqarranatin, menyertainya likudratin hadisah, tanpa kudrah baharu langsung. Maknanya tak ada apa-apa pun kudrah baharu pun. Walaupun manusia, walaupun maknanya kita semacam dengan batu, semacam dengan kayu yang tidak ada kudrah baharu. Ya, batu kayu memang tak ada kudrah, tapi insan itu lain, ya. Dia ada kudrah, ya, hadisah. Wa mazhabul qadariyati, adapun dan mazhab qadariyah ini wujudul af'al al-ikhtiyariyah, maknanya bab ittirariyah memang kita tak bahas. Kita semua bab ittirariyah, benda yang tak ada kehendak kita berlaku, memang akhirnya tak ada campur tangan kuasa kita.
Ya. Al-qudratil wujudul af'alil ikhtiyariyah bil qudratil hadisah faqat, dengan kuasa baharu sahaja, iaitu makhluk. Maksudnya benda yang berlaku dalam alam ini, kalau daripada manusia, maka daripada manusia, bukan daripada Allah. Ya, kerana itu mereka banyak muskilah yang mereka cuba faham dan makin cuba bahas makin kontradik. Terutamanya dalam bab pembunuhan misalnya. Pada pembunuhan dia melibatkan orang lain. Maka apabila dia bunuh orang, adakah orang mati itu kerana Allah tentukan ajal dia ketika itu, ataupun ajal dia kalau dia tak bunuh lambat lagi? Satu orang dibunuh oleh pembunuh. So pembunuh itu yang memberi kesan mati kepada orang itu, betul? Ini Qadariyah, ini Mu'tazilah. Jadi kalau orang tu tak bunuh, maknanya adakah ajal dia jauh lagi? Kerana pasti Allah memang menentukan ajal kepada semua, termasuklah orang yang mati dibunuh. Tapi masalahnya Allah nak taksir dia mati lambat lagi, tiba-tiba ada satu taksir yang potong ketentuan Allah itu. Maka jadi macam mana orang ni? Orang mati sebelum ajal ke? Mati dengan ajal baru ke? Jadi akhirnya Mu'tazilah mengatakan orang yang mati dibunuh ni ada dua ajal. Pertama, ajal yang kalau dia tidak dibunuh. Yang kedua ialah ajal yang dia dibunuh. Ajal ada dua. Ajal yang kalau dia tidak dibunuh, dan ajal yang dia dibunuh. Dua-duanya ada di sisi ilmu Allah. Yang kita kata, kenapa Allah mengandaikan dia tak dibunuh? Sebab Allah tahu dia memang akan dibunuh. Kenapa ada ajal yang kalau dia tak bunuh tu? Kan? Sebab dia dah tahu orang itu akan dibunuh. Kenapa ada ajal yang kedua yang memang tak akan berlaku tu? Kan? So, kalau Allah tak tahu benda tu berlaku, so Allah dah tentukan sini. Dia tak tahu pun, macam Qadariyah yang pertama, dia tak tahu pun orang tu akan mati, kerana dia tak tentukan dan dia tidak beri kesan. Jadi dia dah tentukan ajal tu lambat lagi, betul? Tiba-tiba orang tu mati sekarang, maka tidak berlaku juga apa yang dia nak berlaku, pun lemah dekat situ. So, muskilah Mu'tazilah ni tak boleh jawab macam-macam. Masalah rezeki pun satu perkara. Allah Taala sebut bahawa min dabatin illallah illa 'alallahi min illa indallahi rizqah. Tidak ada yang benda yang melata di muka bumi ini, termasuk manusia yang berjalan dengan dua kaki di bumi ini, melainkan ke atas Allah rezekinya. Maka mereka terpaksa mengatakan, okey, kalau rezeki yang halal daripada Allah, rezeki yang haram, rezeki yang haram bagaimana? Jadi mereka pun cuba sebaik-baiknya untuk tidak menisbahkan buruk kepada Allah, lalu mengatakan rezeki yang buruk daripada diri makhluk. Bila rezeki yang haram daripada makhluk, bukan daripada Allah, maknanya ada yang berlaku dalam rezeki yang bukan daripada Allah, tapi Allah kata semua rezeki daripada Allah. Jadi mereka ni dah confused, susah. Dalam bab takdir memang susah. Okey, sekarang kalau mak ayah buat kerja halal, rezeki anak itu ialah daripada Allah. Tapi kalau mak ayah tu buat kerja yang haram, rezeki yang daripada untuk mak anak tu ialah daripada mak ayah. Dah macam mana pula jadi? Kan? Sekarang rezeki yang daripada anak tu daripada Allah ke daripada mak ayah yang buat haram? Kalau ayah yang buat rezeki, orang ayah buat kerja haram, maka dia bawa balik ke rumah rezekinya yang haram, betul? Kemudian dia makan, rezekinya haram tak? Haram lah. Dia tahu dia buat kerja haram dan dia makan rezeki haram, maka itu rezeki daripada diri dia, sebab haram daripada diri dia. Tapi anak yang makan rezeki haram yang ayah dia kerja, dia tak tahu ayah dia mencuri, dia makan rezeki itu, adakah dia makan rezeki haram? Di sisi dia tak berdosa, tidak haram pun, sebab dia tak tahu daripada mana sumber bapak dia ambil. So rezeki ayah daripada ayah, rezeki anak daripada Allah, daripada pencurian yang sama. Benda-benda macam ni complicated.
Akhirnya Mu'tazilah banyak lemas dengan masalah nak menjawab. Kita kata khalas, Allah tentukan yang halal, Allah tentukan yang haram, tetapi tidak kembali hukum nilai haram itu kepada Allah, hanya kembali kepada syarak, yang mana Allah tidak dinisbahkan kepada syarak. Habis. Tak perlu nak berfalsafah sehingga Allah pun menghadapi pertimbangan syarak. Ini musibahnya Mu'tazilah yang tidak faham konsep nilai tadi. Konsep nilai ni sangat penting supaya kita tidak kacau dengan benda yang lebih dahsyat daripada masalah nilai yang sebenarnya boleh settle aja. Semua nilai tidak lepas daripada bumbung makhluk, tak sampai kepada tahap ketuhanan Allah. Ketuhanan Allah semuanya kesempurnaan. Orang mati kena bunuh, di martabat makhluk yang bunuh itu berdosa, kerana Allah kata benda itu berdosa. Bukan pembunuhan itu sendiri benda yang buruk. Ada pembunuhan yang baik ke? Dia sebab perbuatan itu tidak dipuji dan dicela dengan perbuatan itu, tetapi dengan Allah yang nak puji dan cela. Kerana akhirnya Allah yang ciptakan orang bunuh siapa yang dia nak, kerana itu namanya ajal. Kalau orang tu tak bunuh, dihantar COVID pun boleh bunuh juga kan, sama je. So siapa nak dipersalahkan? Tak ada siapa salah pun. Di sisi martabat Allah tak ada siapa salah pun. Siapa salah ialah siapa yang Allah salahkan. So ya. Apa? Kalau kita tengok sujud, hatta sujud kepada selain Allah, buruk tak buruk? Buruk tak buruk? Sujud kepada selain Allah buruk. Tapi ketika Allah suruh, baik. Tak sujud jadi buruk. Iblis disuruh sujud kepada Adam. Asalnya sujud kepada Allah selain Allah ni kan macam syirik. Syirik lah. Ini bukan masalah kita punya nilai. Kalau Allah suruh sujud kepada selain Allah, sujud jugalah. Yang tak sujud yang jadi masalah. Kerana akhirnya perbuatan ikut apa yang Allah nak dan apa yang Allah larang, suruh dan larang. Menikah adik-beradik buruk lah. Tapi kalau Allah syariatkan jadi baik tak? Pernah tak Allah syariatkan? Pernah. Macam mana tak pernah? Zaman Nabi Adam dulu macam mana nikah? Anak beranak ni macam mana nikah kalau tak ada perempuan lain selain daripada adik sendiri? Yang Qabil Habil bergaduh tu bukan orang lain, adik-beradik, kepada adik-beradik kan? Kita yang kita ukur, adik-beradik takkanlah. Memang takkanlah, tapi kalau Allah kata betul, baiklah. So syariat, benda baik dan buruk ni sebenarnya kembali kepada nilainya Allah. Itu disebut dalam akidah Abduddin Al-Iji. Benda yang baik ialah apa yang Allah nilai baik. Benda yang buruk ialah apa yang Allah nilai buruk. Kalau Allah terbalikkan, maka terbaliklah. Kalau Allah terbalikkan, maka terbaliklah. Sesuatu itu Allah puji, maka dia baik. Sesuatu itu Allah cela, maka dia buruk. Kalau Allah terbalikkan, maka terbaliklah. Yang ni jadi baik pula, ini jadi buruk pula. Dalam masalah nilai tak kembali kepada Allah. Dalam masalah nilai tak kembali kepada Allah. Sebab tu yang kembali kepada Allah dua je. Lillahil amru wal khalqu. Lillahi al amru, lillahi al amru wal khalq. Bagi Allah itu milik Allah dua je. Al amr, ketentuan Allah yang azali, wal khalq, dan takdir Allah yang berlaku ketika itu. Bagi Allah ketentuan dan perbuatan. Bukan baik, bukan buruk, bukan. Dia baik itu kerana kepujian saja. Baik kerana kepujian. Tapi bukan dinilai baik dan buruk. Kembali kepada Allah, ketentuan dan perbuatan. Semuanya sempurna, semuanya kamal, semuanya ma khalaqta hadza batila. Tak ada yang berlaku dalam alam ni batil, walaupun ada kebatilan. Ada tak kebatilan dalam alam ni? Ada, sebab Allah nilai batil. Ada tak kebatilan? Ada. Tetapi tidak ada yang kau ciptakan ini semua sia-sia. Di martabat Allah tidak ada batil. Di martabat makhluk, yang mana Allah batilkan itu batil. Zahaqal ja'al haq wa zahaqal batil. Mana ada batil tak?
Innal batila kana zahuqa. Bila hak datang, batil pergi. Maknanya ada batil. Di martabat Allah, semuanya ialah kebenaran. Allah jadikan semua benda bil haq. Walaupun di tengah-tengah al-haq tu martabatnya ada batil di bawahnya. So itu bukan level Allah, tu level makhluk. Level makhluk. Ya. Jadi ahli sunnah wal jamaah dan Asy'ariyah dan Maturidiyah hatta Sufi memahami dengan cara begini. Cuma Sufi faham dengan cara yang lebih mendalam. Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak pergi jauh, ya, membahaskannya. Ya. Bil qudratil hadisati faqat mubasyaratan, sama ada mubasyarah. Ini perbuatan tu berlaku dalam diri kita. Ya, mubasyarah ni dalam diri kita. Al-kasbu tadi. Al-kasbu ni dalam diri kita. Au tawalludan, ataupun keluar daripada apa yang kita buat. Ya, itu daripada kita. Gerakkan pisau dan tikam orang itu dipanggil sebagai mubasyarah. Tetapi matinya orang tu dipanggil sebagai tawalludan. Lahir daripada perbuatan kita yang menggerakkan pisau tadi. Kedua-duanya daripada kudrah kita. Menggerakkan pisau tikam dia pun kudrah kita, menyebabkan dia mati pun kudrah kita, mematikan pun kudrah kita. Jadi walaupun Allah muhyi wa mumit, tetapi ada benda yang orang boleh matikan kalau Allah tak matikan. Jadi Allah memang matikan semua benda kecuali yang dibunuh oleh manusia. Itu ialah dimatikan oleh orang. Dia dah sama macam Namrud kan. Ana uhyi wa umit. Aku yang matikan dan hidupkan dan matikan. Ini tapi kenapa tidak dikafirkan? Kerana dia tidak menafikan kuasa Allah. Dia kata Allah yang asalnya maha berkuasa, tapi Allah serahkan kepada orang. Jadi dekat situ masih tidak boleh dikafirkan. Ya. Kenapa tidak dikafirkan Qadariyah, Mu'tazilah lah terutamanya. Qadariyah dikafirkan kerana menafikan ilmu Allah yang azali. Tetapi Mu'tazilah yang tidak menafikan ilmu Allah yang azali tidak dikafirkan mengikut pandangan yang rajih, kerana tidak menafikan kuasa asal daripada Allah. Dan bila-bila masa saja Allah boleh stop kalau Allah nak stop. Sebagaimana yang berlaku kepada benda-benda karamah dan mukjizat. Karamah dan mukjizat kan berlaku benda yang luar biasa. Jadi kan benda itu sebenarnya bukan luar biasa, tetapi Allah yang memberi taksir. Allah mengatasi taksir manusia. Kadang-kadang Allah campur tangan lah, untuk menghalang taksir manusia. Tapi kalau Allah biarkan, maka taksir manusia berlaku. Kalau Allah biarkan, maka manusia boleh membuat taksirnya yang memberi kesan kepada sesama mereka. Faham mubasyaratan dengan tawalludan ni? Ada tak dia punya ni nota ni? Tengok kan? Ada nota dia? Siapa yang buka kitab ada? Buka tak? Adakah kalimah mubasyaratan atau so mubasyaratan ialah benda yang berlaku dalam lingkungan diri kita. Tawalludan ialah yang keluar daripada diri kita, seperti luka dalam diri orang tu. Gerakan pisau untuk melukakan ialah mubasyarah. Luka yang tertinggal dekat orang tu setelah kita tarik pisau, itu tawalludan. Dua-dua daripada kudrah kita. Kita yang menggerakkan pisau dan kita yang melukakan. Itu ialah fahaman Qadariyah. Kenapa? Kerana nanti kita dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Maka yang mematikan orang ialah kita. Kalau kita bunuh, yang mematikan orang ialah kita. Sebab tu kita masuk neraka kalau bunuh orang. Kerana mematikan. Kalau kita tidak memberi kesan mematikan, Allah yang memberi kesan mematikan, kenapa kita diseksa? Itu persoalan Mu'tazilah. Kita bukan diseksa kerana kita mempengaruhi alam, kan? Itu pandangan ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada penjenayah yang diseksa kerana dia mempengaruhi sesuatu sama lain. Memang Allah ciptakan dia untuk masuk neraka, full stop. Maka Allah jadikan amarat, tanda-tanda dia akan masuk neraka dengan maksiat dan kekufuran dia. Betul ulama kita tu, yang saya ingat Syekh Jamal Faruq sebut dalam pengajian beliau, af'al bukan asbab dukhul al-jannah
awin nar. Tapi af'al perbuatan hamba ialah amarat dukhulil jannah awin nar. Amarat tu tanda-tanda. Perbuatan kita bukan sebab masuk syurga atau neraka. Perbuatan kita ialah tanda masuk syurga ataupun masuk neraka nanti. Benda dah ditentukan, tandanya baru berlaku sekarang. Bukan buat sekarang, mati Allah tengok, oh dia ni jahat punya, baru neraka lah. Tetapan sudah dahulu sebelum apa yang kita buat. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua akan pergi menuju kepada yang ditentukan. Allah Taala dalam hadis arba'in pun kita baca kan. Ada baca hadis arba'in. Ketika bayi dalam roh dalam ditiupkan dalam janin bayi kan. 40 hari kan. Ada tempoh apabila dah sampai 40 hari yang ke-3 kan. Allah hantar malaikat ya, dan tulis dia punya ketentuan, apa yang ditentukan, siapa dia, apa ajal dia kan, apa rezeki dia, syaqiyun am sa'id, celaka ataupun bahagia, dah selesai. Dalam rahim ibu sudah selesai dia ni celaka ataupun bahagia ataupun celaka. Maknanya dia ni ahli syurga ke ahli neraka, dah confirm dah. Malaikat pun dah tahu. Di sisi ilmu Allah yang azali lebih lagi lah. Di sisi malaikat pun dah tahu. Syaqiyun am sa'id. Habis. Ini hadis 40. Patutnya kita tahu hadis itu. Dah ketetapan dah berlaku. Dalam hadis yang sama Sayyidina Ibnu Abbas pun Nabi SAW sebut, ya gulam. Hadis apa? Wahai budak, kalau semua manusia himpun untuk bagi kemudahan manfaat, dia tidak akan bagi melainkan apa yang Allah dah tulis. Kan? Wahai budak. Itu Ibn Abbas, dia punya sepupu yang kecil. Dia panggil budak. Ya ulam, bahasa manja. Kalau semua benda manusia berhimpun untuk bagi mudarat, tidak akan beri mudarat, takkan bagi kesan pun. Kan? Melainkan apa yang Allah dah tulis. Maksudnya taksir tetap kembali kepada Allah. Rufi'al qalam ataupun rufi'atil aqlam, diangkat pena, wajah fatis suhuf. Lauh mahfuz dah kering untuk menambah benda baru dah, tak ada daripada makhluk memberi kesan apa-apa kepada makhluk. Begitu. Ini dia punya mazhab Qadariyah. Kemudian mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, wujudul af'ali kulliha bil qudrati al azaliyah al faqat. Berlakunya perbuatan semuanya dengan kudrah azaliyah sahaja. Tetapi pengecualian menyertainya muqaranatil af'al al-ikhtiyariyah. Tapi ada sebahagian af'al namanya perbuatan ikhtiyariyah, iaitu yang kita buat dengan kita rasa ada kehendak kita. Likudratin hadisah, ada menyertainya kudrah yang baharu tadi, yang menjadi mahal kepada wus'aha tadi, menjadi sasaran kepada syarak. Ada kudrah yang baharu kita, la taksira laha, tapi kosong daripada taksir, tak ada taksir. Maknanya kalau kita boleh bahasakan, ada kudrah yang original, ada kudrah yang lawan original apa? Saya tak rompak lah. So kudrah kita adalah mencetak kudrah Allah yang asal, yang kosong daripada makna taksir. Kalau dalam martabat tasawuf, hanya tajalli kepada kita untuk mengenal kudrah Allah. Tujuan Allah cipta kudrah dalam diri kita yang kosong, supaya kita belajar mengenal kudrah yang penuh. Tapi secara syariat memang dia ada bahasa lain. Tapi secara hakikat, semua perbuatan yang kosong daripada makna ada syarat dengan hikmah. Kosong daripada hakikat lah, tapi syarat dengan hikmah. Kenapa Allah ciptakan ilmu yang didahului olehnya kejahilan, kan? Supaya kita belajar bahawa la ilma lana illa ma'alam tanah wa fawqa kulli zi ilmin alim. Allah tak ajar kita, kita tak tahu, dan di atas setiap orang yang ada ilmu ada yang lebih mengetahui. So semua percontohan-percontohan ini hanya semua sifat-sifat yang ada dia punya persamaan tetapi kosong daripada hakikat yang
sebenarnya hanya di sisi Allah sahaja, hanya untuk kita mengenal Allah melalui sifat-sifat kita, termasuk wujud. Wujud kita kosong daripada makna wujud. Wujud kita kosong daripada makna wujud. Sebab tu orang sufi pergi ke arah wahdatul wujud. Kerana wujud kita bukan kosong daripada wujud, maknanya kita tak wujud. Tapi wujud kita kosong daripada makna wujud, maknanya wujud kita bukan milik kita. Wujud sepatutnya milik yang wujud. Kalau wujud bukan milik yang wujud, maka dia bukan wujud, dia diwujudkan. Ya, kita surahnya wujud, hakikatnya diwujudkan. Orang sufi melihat hatta wujud kita kosong daripada hakikat wujud. Wujud kita, wujud bukan semata-mata ada. Wujud kita sebenarnya ialah sepatutnya kita memiliki wujud kita. Betul? Kalau wujud pun kita tidak miliki, maknanya kita tak wujud pun. Kita hanya diwujudkan, tetapi kerana simplistiknya akal kita memandai ada tu ada. Kadang-kadang sampai kita ingat kita ni ada tu memang ada, lalu kita menghilangkan adab kepada empunya wujud yang sebenar. Merasa bagus, merasa aku dan meninggi diri atas orang lain. Ini semua ialah sindrom, kesan daripada lupa wujud kita kosong daripada wujud. Wujud kita ialah diwujudkan. Ya. Begitu juga kudrah, hatta kudrah, ya, kosong daripada kudrah. Bukan kosong daripada kudrah, kosong daripada taksir. Sebab tu jangan orang sombong. Kisah Ashabul Uhdud kan, dia dah cuba bunuh budak tu kan, tak mati-mati, kosong. Kudrah itu kosong daripada taksir. Sampai dia kata, aku boleh ajar kau macam mana nak bunuh aku. Kan budak tu ajar macam mana nak bunuh. Macam mana nak bunuh? Kalau letak aku, kau panah kepala aku kat sini, tapi baca Bismillahi amantu bi rabbi hadzal ulam. Aku baca bismillah dan aku beriman dengan Tuhan budak ini, maka mati dia. Dan ketika itu orang lain semua masuk Islam, dengan kematian dia. Itu taksir dia. Kalau kau nak bunuh pun bismillah, bukan dengan kau tapi dengan Allah, maka aku akan mati. Ini ialah mazhab ahli sunnah. La ta'sirah la mubasharatan. Sama ada perbuatan tu kepada diri kita. Daripada duduk nak bangun, bukan kita yang beri kesan bangun. Sebab tu ada orang lumpuh tak bangun-bangun. Kalau Allah tak bangunkan, tak bangun. Hatta semudah daripada duduk nak bangun pun bukan dengan taksir kita. Kita tidak memberi kesan berdiri pun. Walaupun kadang-kadang kita nak berdiri. Orang dah duduk lama, saya tak boleh bangun ni. Ini taksir hanya Allah. Apa lagi tawaludan, apa pula yang kata hasil daripada yang kita buat? Melukakan orang, mencederakan orang. Tidak ada taksir kepada diri kita dan tidak ada taksir kepada keluar. So mubasyaratan ni kalau kita dalam nahu, bukan dalam nahu, dalam saraf dia panggil fi'il lazim, tu fi'il lazim. Fi'il lazim tu perbuatannya terhenti kepada maf'ul ila mafa'il, fa'il ila maf'ul. Kan? Tapi kalau tawaludan ialah fi'il muta'addi. Itu keluar daripada diri dia. Itu secara mudah nak faham mana mubasyaratan wala tawalludan. Tidak kepada dirinya dan tidak kepada orang lain dia memberi kesan. Habis dekat situ. Ini mazhab ahli sunnah wal jamaah. Habis dah tak ada. Kemudian muka surat sikit. Muka surat mana? Al-Kasbu tadi itu muka surat 87. Wa ammal kasbu, adapun usaha. Kita sebenarnya nama zahirnya fa'il, tapi fa'il pun dia tidak original, cetak rompak. Af'al kita cetak rompak. Af'al sebenar Allah. Kita hanya kasbu, usaha. Usaha tu apa? Perbuatan yang terhasil pada diri kita.
terhasil pada diri kita yang tidak ada taksir padanya, bukan daripada taksir kita. Wa ibarah, suatu ibarat an ta'alluqil qudrah, ketaklukan qudrah baharu bil makdur, pada benda yang digagahi, iaitu perbuatan-perbuatan tadi lah, berdiri, duduk, berjalan, fi mahalliha, pada tempatnya, iaitu masih dalam diri, tak keluar daripada diri kita pun. Al-kasbu masih dalam diri kita, min ghairi taksir, tanpa memberi kesan kepada diri kita. So usaha ialah apa yang sebatas diri kita. Adapun yang terhasil setelah usaha kita, itu bukan usaha kita, itu betul-betul af'al Allah. Contoh kita berkebun kan, berkebun, kita menggerakkan tangan kita untuk tanam biji. Bila kita lepas je biji daripada tangan kita, maka Allah yang menurunkan biji itu ke tanah. Bermula daripada terlepasnya sesuatu daripada diri kita, itu bukan usaha kita dah, tetapi itulah perbuatan Allah. Tetapi dinisbahkan kepada kita kerana nisbah kepada kasbu kita, tapi bukan kasbu kita. Maka semua yang terhasil daripada kasbu kita, daripada Allah betul-betul, tetapi Allah bagi kita pahala sebab ada nisbah dia kepada kasbu kita. Tanam pokok kan yang tumbuhkan akhirnya Allah, tapi kan kita yang gerakkan tanah tu, kita kambus dia kan, akhirnya tumbuh pokok tu dah bukan kita punya usaha lagi dah. Kita punya usaha terhenti pada menggerakkan tanah. Lepas tanah daripada kita, dah bukan kita punya usaha dah. Lepas tanah lagi, dah bukan kita punya usaha. Menumbuhkan pokok lagi, bukan kita punya usaha. Bukan kita yang tengok macam mana nak keluarkan dia punya urat-urat akar dia kat bawah, tak. Tapi kita dapat pahala tak tanam pokok tu? Semua orang akan dapat, sebab dia ada nisbah kepada usaha kita yang kita menggerakkan tangan kita untuk itu. Itu kasbu di sisi ahli sunnah wal jamaah, sebatas diri kita sahaja. Sebatas diri kita sahaja. Tetapi tidak pun itu kita yang memberi kesan. Tidak pun itu yang kita memberi kesan. Itu syarahnya panjang. Sebelum tu dan selepas itu. Dia ada soalan. Tu dia punya muka surat 83. Muka surat 83. Ini kenyataan siapa? Imam As-Sanusi, Imam A'immah Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah. Imam As-Sanusi. Imam As-Sanusi. Kalau tolak dia ahli sunnah, tak ada dah lah. Kita bagi sifat 20 semua daripada dia. Dan dia sufi dalam masa yang sama. Maka dia mengatakan wal hasilu, kesimpulannya, annal abda, seorang hamba itu, as-sahiha, yang sihat, al-qawiyya, yang memang kuat lah, maknanya muda lagi, ada kuasa, al-qadir, tangan semua boleh bergerak, memang sejahtera panca indera, sejahtera anggota tubuh semua, inda ahli al-haq, di sisi ahli al-haq itu ahli sunnah, asy'ariyah, maturidiyah, hatta sufiyah. Tiga ahli haq ini, tiga. Dia tak sebut asy'ariyah ke maturidiyah, ahli al-haq, termasuk tasawuf. Ahli al-haq ni melihat semua benda dengan kebenaran. Majburun, kalimah majbur, orang hamba yang sehat, seorang hamba Allah lah, yang sehat, yang ada kudrat dalam diri dia, yang semua sejahtera panca indera dan anggota tubuhnya, maknanya yang sehat, sejahtera, tak ada kurang payah, tak ada lumpuh, tak ada apa, sehat. Itu di sisi ahli haq majbur, mesti dipaksa. Fi qalibil mukhtar, dalam zahir yang memilih. Ini siapa yang kata? Imam As-Sanusi. Imam As-Sanusi majbur. Sebab tu guru kami sebut, Syekh Jamal Faruq sebut, ahli sufi dan asy'ariyah dan maturidiyah ialah jabriyah akliyah. Jabriyah secara akal, tetapi tidak secara hissi, maknanya walaupun kita percaya kita sedang digagahi oleh takdir Allah, tapi kita berfikir secara orang yang
buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Nampak? Kalau Jabariyah yang hissi, akhirnya dianggap kita pun tak payah buat apa-apa, kita tak payah taat, tak payah. Ihmal syariah. Jabariyah akliyah tahu di sebalik kita kena buat, di sebalik suruhan, di sebalik larangan, akhirnya yang menentukan kita buat ataupun tak buat ialah Allah. Tapi masih terus berbuat. Qadiriyah zahir, Jabariyah batin, ya. Qadariyah zahir, Jabariyah batin. Ya. Secara hakikatnya kita faham semua daripada Allah. Secara syariatnya memang kita buat macam betul-betul kita yang buat. Ya, memang kita buat macam betul-betul kita yang buat. Itulah Nabi SAW. Buat memang macam betul-betul dia yang buat, tapi dia tahu hakikatnya daripada Allah semua. Ya, tahu hakikat semua daripada Allah tidak menyebabkan kita malas untuk tak buat apa-apa. Begitu, ya. Dan ini benda yang realistik, ya. Bermula kejadian perintah Allah ni sebenarnya satu penzahiran yang sangat sempurna di martabat orang-orang sufi faham, tapi tidak muatlah kita nak bahas di sini. Mungkin ada kesempatan yang akan datang di luar pengajian pejabat agama mufti ataupun jabatan agama ni. Allah Ta'ala hatta tidak mensasar kita pun akhirnya tahu kalam Allah sebenarnya akan kembali kepada dia, ya. Hatta perintah dan larangan pun kembali kepada dia, ya. Kita hanya laluan kalam dia. Sebab Allah suruh dan Allah tahu siapa yang ditentukan, siapa yang buat apa yang disuruh, kan. Dia bermula daripada iza arada syai'an ay yakula lahu kun. Ketika Allah nak sesuatu, memang Allah kata kun. Kun kepada siapa? Jadilah. Jadilah tu Allah sasarkan kepada siapa? Kepada hamba. Tapi hamba macam mana? Dia tak ada pun. Ketika dia disuruh jadi, dia di mana? Tak ada. Hanya dalam ilmu Allah saja. Hamba ni akan jadi dengan ilmu Allah yang azali. Allah tahu bila dia jadikan. Kun. Jadilah. Siapa yang boleh menjadikan hamba yang belum ada tu? Allah. Akhirnya Allah jadikan. Fayakun, maka dia jadi. Tapi sebenarnya kun, maka Allah ciptakan, maka jadilah dia. Begitu juga Allah suruh kita sembahyang. Allah yang bagi kita taufik dia sembahyang, maka sembahyanglah kita. Kita semua kehidupan ni berorientasikan kun fayakun. Allah suruh, Allah buat apa yang Allah suruh kita buat. Dari sebalik kita fayakun, maka nampaklah kita yang buat. Maka ada sebahagian orang yang tidak mendapat bahagian kun fayakun. Allah suruh tapi dia tak boleh buat. Ya, ada orang kafir, ahli maksiat ialah orang yang mendapat bahagian kun tapi tak dapat bahagian fayakun. Tak selesai dia punya penzahiran. Allah memang sengaja berhentikan daripada kun. Maka dia tak boleh buat. Kekufuran pun dia tak boleh selesaikan kerana Allah tak bagi hidayah, tak bagi taufik. Fayakun tak ada. Taat pun orang maksiat tak dapat fayakun itu kerana tak dapat taufik dan hidayah Allah, ya. Maka kita yang dapat taufik dan hidayah Allah kena bersyukur kerana kun itu pasti di sebaliknya ada Allah, barulah fayakun. Sebab apa? Pada asal kita disuruh Allah jadi, kita pun tak ada untuk jadi, ya. Allah kata jadilah, macam mana nak jadi? Kita pun tak ada nak jadi. Kalau kita dah ada, macam mana nak jadi lagi? Kita dah ada. Jadilah, memang kita tak akan ada kalau Allah tak jadikan. Tapi macam mana kita nak jadi kalau Allah suruh saja? Pasti Allah ciptakan di sebalik suruhan itu. Maka baru kita jadi dengan perintah dan al-amr wal khalq tadi. Jadi orang kata al-amr perintah, ada yang mengatakan al-amr ketentuan. Maka dengan perintah dan ketentuan, maka lahirlah fayakun, lahirlah al-khalq tadi, ya. Maka Imam Sanusi syarah famajburun, ya. Maka hamba ini terpaksa min haisu annahu la asaralah. Dia tidak ada kesan untuk apa-apa pun. Dia tak bagi kesan apa-apa pun, albattah fi asarin ma, pada apa-apa kesan. Ya, la asaralahu albattah fi asarin ma. Dia tidak beri kesan pada apa-apa kesan. Tidak mengesan pada apa yang nampak macam kesan. Ya. Wa innama huwa wi'a wa zarfun
lil hawadis, tempat dia hanya perkakas. Dia hanya perkakas dan zarfun, tempat tunjuk kepada hawadis wal a'rad, tempat berlakunya benda-benda baharu yang Allah tentukan. Yakhluqul maula, maknanya kita ni perkakas kepada takdir Allah. Kita ni perkakas kepada kun fayakun. Kita ini perjalanan kun fayakun. Yakhluqul maula tabaraka wa ta'ala fihi ma syaa minha, apa yang Allah nak daripada apa yang dia nak berlaku tu berlaku. Wa kaifa syaa, dan bagaimana benda tu berlaku. La hajra alaihi ta'ala, tak ada yang boleh menghalang Allah SWT untuk membataskan apa yang dia nak untuk tak berlaku. Wala mu'aina, tidak ada perlu membantu sampai kalau orang tidak beri kesan, dia tak boleh bagi kesan. Wala wakil pun tak ada. Allah serahkan kuah mudaah, engkau lah yang buat taat, buat maksiat. Allah tidak mewakilkan kepada sesiapa menerima kuasanya untuk memberi kesan. Wala wazir, tidak ada wazir. Ini menunjukkan Allah ini dominan. Dominan, tidak ada taksir selain daripada taksir Allah. Wa mukhtar, tapi ada pilihan kita. Wa mukhtar, ada pilihan kita min haitsu anna adata maulana, kerana secara kebiasaan. Adatan ni maknanya sunnatullah. Allah nak sunnatullah begitu. Bukan Allah kena buat begitu, bukan Allah tabiat begitu. Allah tak ada tabiat, tapi selalunya sunnatullah begitu. Lama jarat ma'ahu bi adami muwalatil fa'il alaihi la siyama hala khalqihi adra fihi karaha ta al fa'il. Apa yang berlaku ma'ahu bi adami muwalatil fa'il alaihi la siyama hala khalqihi azza wa jalla fihi karahata al fa'il, kerana Allah tidak akan memaksa hambanya dengan perbuatan. Ini kebiasaan Allah, tidak paksa. Maka zahirnya memang nampak tak paksa, tetapi hakikatnya tak boleh terlepas daripada kuasa Allah. Paksa ni macam mana kita nak bezakan antara paksa yang buruk dan paksa yang memang tak boleh lari pun. Memaksa orang yang memang orang tu ada pilihan untuk bebas daripada paksaan, kan. Kita paksa orang buat, dia ada bebas tak? Dia ada, asalnya dia ada kebolehan tak untuk bebas daripada keterpaksaan asalnya. Kalau kita paksa orang, asalnya dia boleh bebas tak daripada keterpaksaan kita, kan? Siapa kau nak paksa aku, kan? Asalnya kita bebas daripada semua orang yang memaksa kita, maka paksaan itu tercela. Betul tak? Tetapi melepaskan diri daripada satu dominasi yang memang mustahil dilepaskan bukan nama paksaan pun, kan? Kita mustahil terlepas daripada dominasi Allah. Itu je sebenarnya yang berlaku. Bukan Allah memaksa kita pun sebenarnya, tapi kita sendiri tidak terlepas daripada dominasi Allah. Nampak? Adapun memaksa yang buruk, pasal asalnya kita tak patut mendominasi dia. Kenapa kita mendominasi dia? Dan orang boleh bebas daripada dominasi kita, kan? Tapi akhirnya terperosok dalam dominasi orang. Maka itu memaksa yang buruk. Tetapi keterpaksaan yang berlaku pada hamba Allah di sisi Allah ialah engkau memang tak boleh terlepas daripada dominasi aku pun. Kerana kalau kau terlepas daripada dominasi aku, kau tak wujud pun. Tak ada ruang untuk kita terlepas daripada dominasi Allah. Bukan Allah nak paksa, tetapi kita tak boleh terlepas dengan makna tidak keluar daripada dominasi Allah. Tak boleh. So sebab itu dia bukan nama paksa. Terpaksa, ya, sebab kita tak bagi kesan, tapi itu bukan sebenarnya paksa pun sebenarnya. Sebab kita tak mungkin, kita ni mustahil boleh beri kesan. Mustahil kita boleh beri kesan. Bukan Allah SWT tak boleh jadikan kita ni boleh beri kesan. Memang kita mustahil boleh beri kesan pada awal. Sama macam kita, kenapa Allah tak ciptakan kita secara kodim? Mustahil kita kodim pun daripada awal. Macam mana nak cakap kenapa Allah tak boleh cipta kita secara kodim? Sebab kita mustahil boleh kodim. Pasal kita dah baru, daripada awal kita memang tak ada. Begitu juga kita ni memang daripada awal
hakikat diri kita tidak boleh memberi kesan. Macam mana Allah nak letak asar itu? Allah hanya letak asar tapi tidak boleh letak taksir. Kerana kita tidak ada kebolehan untuk taksir pun. Bukan sifat makhluk memberi kesan. Ya? Bukan sifat makhluk memberi kesan. Itu kelemahan pada kita. Kekurangan pada kita. Bukan Allah memaksa, kita yang tak boleh keluar daripada dominasi Allah, itu hakikat kita. Ya? Maka Imam Sanusi sedang menjelaskan bahawa akhirnya memang bukan menjadi kebiasaan Allah untuk memaksa pun. Dia bukan satu Tuhan yang memaksa. Wa inna ma yumidduhu ta'ala bil fi'li fi ba'di awqat ala hasbil hajat. Maka Allah SWT akhirnya secara sunatullah sentiasa memberi sebab-sebab kepada kita untuk melakukan apa yang kita nak dalam sebahagian-sebahagian waktu kita. Kita tengoklah kehidupan kita seharian. Ya, kita lapar, Allah mudahkan kita dengan makan. Tapi Allah boleh kenyangkan kita tanpa makan, kan? Tapi kebiasaan Allah SWT akan lalukan kita dengan sebab-sebab. Ya, termasuklah masuk syurga sebabnya taat, masuk neraka sebabnya maksiat. Tetapi adakah kalau Allah tidak beri kita makan, Allah tak boleh kenyangkan kita? Boleh tak? Batu lapar tak? Kenyang tak? Wallahualam. Ya. So tak, Allah juga boleh juga menciptakan kita ke syurga ataupun sebaliknya tanpa ada amal, tanpa ada sebab. Tapi kebiasaannya Allah susun dengan perjalanan-perjalanan yang ada bantuan-bantuan Allah untuk sampai kepada sesuatu. Maka ini ialah martabat hikmah. Orang sufi sebut martabat hikmah. Sebab tu Allah jadikan alam ini fi sittati ayyam, bukan kerana Allah tak boleh jadikan serta-merta. Tapi itu semua ada hikmah supaya semua ada proses sunatullah. Termasuklah taat masuk syurga, maksiat masuk neraka, ini sunnatullah. Sunnatullah, Allah tidak memaksa menciptakan orang terus masuk neraka. Tak, betul, bukan sunnatullah yang berlaku. Ya. Maka Maha suci Allah yang maha mulia, lagi maha mendominasi, lagi maha halus. Dua sifat jamal, satu sifat jalal di tengah-tengah. Maha mulia, Maula ni memang Tuhan yang memberi bantuan, Karim yang memberi kebaikan, Qahir maha mendominasi, Jalal. Tapi ditutup dengan Latif, maha halus segala perbuatan Allah. Allah antara halusnya perbuatan Allah, Allah ni maha halus. Allah tidak ciptakan seseorang buka-buka mata je dalam neraka. Dia buat maksiat dulu, dia seronok dengan maksiat dia dan sebagainya, akhirnya masuk neraka. Bila dia masuk neraka, dia nak menyalahkan, dia nak rasa memberontak, dia teringat dengan dia pernah seronok dengan maksiatnya, maka itu kelembutan yang Allah berikan supaya dia masuk neraka tak mengejut. Dia masuk neraka tak mengejut, pasal dia teringat keseronokan yang dia dah buat dengan dia rasa pilihan dia. Ini halusnya Allah menyusun perjalanan hamba-Nya. Ya. Walaupun Allah boleh buat, walaupun Allah boleh cipta orang masuk neraka terus, habis. Jadi Imam Sanusi menyebut satu kaedah yang apa? Yang kesimpulan yang dah selesai dah. Majburun fi qalibi mukhtar. Majburun fi qalibi mukhtar. Terpaksa secara dalaman kerana kita tak boleh terlepas daripada dominasi Allah, tapi adanya syarak yang menyebabkan kita boleh pilih, dan kita pun rasa kita boleh pilih. Maka kita ni sebenarnya rasa memilih, bukan memilih. Rasa memilih, bukan memilih. Rasa melakukan, bukan melakukan. Rasa melakukan, bukan melakukan. Hakikat yang memilih dan hakikat yang melakukan satu-satunya. Kalau nak tahu perbuatan yang ori dan pemilihan yang ori ialah fa'alun lima yurid. Ini kalau dia boleh buat semua yang dia nak, maka dia ada perbuatan yang betul-betul dan dia ada kehendak yang betul-betul.
Satu-satunya yang ada original iradah dan ada original kudrah ialah fa'alun lima yurid. Kalau kita boleh buat semua yang kita nak, maka kita ada iradah yang betul dan kudrah yang betul. Kalau tidak, sebenarnya di sana ada yang betul iradah dan kudrahnya dan bukan kita. Kita ni hanya apa? Dia bukan cerita rompak sebenarnya, dia hanya cerminan-cerminan. Orang sufi ilustrasikan macam cermin lah. Cermin tu kan nampak macam kita kan, tapi tak ada apa pun yang sebagai cermin kan, hanya surah. Jadi sifat-sifat kita ialah surah kesempurnaan Allah. Ialah Allah tidak ada rupa untuk kita faham Allah dengan rupa. Jadi kita nak faham Allah dengan apa? Dengan makna. Dengan makna. Dan ini disebut sebagai surah Ar-Rahman, bukan sifat bukan fizik, tetapi kesempurnaan contoh. Apa model lah. Kalau kita ada kereta betul dengan orang beli Hot Wheel tu, model lah, betul. Adalah contoh tu kan. Kita hanya contoh-contoh sifat-sifat itu. Habis. Wallahu a'lam. Ini Ahli Sunnah wal Jamaah punya pendirian. Ini apa ni? Soalan ni. Isu peperangan Palestin. Adakah boleh kita mengatakan Allah tidak menolong hamba-Nya? Kadang-kadang kita tengok benda ni silap. Pertolongan Allah SWT sentiasa bersama dengan orang beriman. Cuma pertolongannya bukan dalam bentuk menang daripada peperangan. Hatta pertolongan ialah mati syahid pun sebahagian daripada pertolongan. Pertolongan daripada apa? Orang yang sibuk berperang, Allah tolong dia, sibukkan dia dengan peperangan daripada dia buat maksiat. Ramai orang yang di comfort zone, yang selesa, tidak berperang, tapi Allah tidak tolong dia, Allah biarkan dia jatuh dalam maksiat. So siapa yang sebenarnya tidak dalam bantuan Allah? Yang sedang dibantu oleh Allah, fokus mujahadah setiap hari lawan musuh Islam sampai tak terfikir nak buat maksiat. Dengan orang yang tak ada apa-apa nak buat, perang pun tak ada, apa pun tak ada, akhirnya dia ada masa untuk buat maksiat. Siapa yang dalam bantuan Allah? So kan kita faham bantuan Allah ni, dia mesti kata ulama, orang berperang dan akhirnya dia berperang dengan lawan musuh Islam, dia mati ke, dia membunuh ke, dia dibunuh ke, dua-dua dia masuk syurga. Daripada akhirnya orang comfort zone selesa, dia tak ada perang dengan musuh, akhirnya dia bergaduh sesama Muslim, akhirnya yang bunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Orang Arab ni, kalau dia tak bergaduh dengan Israel, kadang-kadang dia bergaduh sesama dia pun ada juga. Betul tak? Dan bukan di sini saja, hatta di Palestin pun, kalau mereka tidak disibukkan dengan Israel pun, kan dulu ada Fatah dengan Hamas, mereka pun pernah berperang tak? Kita baca tak sejarah? Mereka pernah berperang tak? Fatah, Hamas, dulu PLO, betul tak? So sekarang ni mereka sebenarnya dalam bantuan juga sebenarnya. Kalau sedang menghadapi Israel, dan Allah akan membantu dengan cara Allah untuk selesaikan isu itu pun. Cuma kita kena menanggapi makna bantuan Allah. Tidak sampai budak-budak akhirnya tak menangis lagi. Kita faham bantuan Allah. Sebab tu para sahabat ketika tanya bila bantuan Allah nak sampai, Nabi SAW kata orang dulu, Nabi SAW merah wajahnya ketika sahabat tanya waktu di Mekah. Nabi kata orang dulu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu lebih dahsyat. Ada yang digergaji daripada atas sampai ke bawah, ada yang disikat dengan sikat besi sehingga terkeluar otak-otak mereka. Sahabat tanya bila Allah nak bantu, Nabi cerita pasal orang yang kena lebih dahsyat daripada kita, kena beriman kepada Allah. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billah. Memang akhirnya semua orang akan menentang orang yang beriman di jalan Allah, tetapi tidak bermaksud Allah tak bantu mereka ketika itu. Semua bantuan ada bentuknya. Kadang-kadang orang keliru. Kita tengok orang-orang Palestin dengan negara-negara yang dikelilingi dia dan negara-negara Arab yang
nampak macam aman. Dengan keamanan itu menyebabkan mereka lebih jauh daripada Allah. Adakah mereka sedang dibantu Allah? Negara-negara Arab yang sedang lalai dengan kekayaan mereka, membiarkan orang Palestin dan sebagainya tenggelam dalam kefasikan dan keduniaan. Kita kan kesiankan orang Palestin, tapi secara hakikatnya lagi kesian negara-negara Arab tu. Lagi kesian negara-negara Arab yang keamanan melalaikan mereka, keamanan menghancurkan mereka. Ya, kita menyedihkan, sedih dengan fitrah itu silakan, tetapi tengok dengan pandangan hakikat, sebenarnya yang lebih kesian ialah yang tengah aman itu. Yang tengah aman lalai dan terus dengan maksiat, tak ambil pelajaran daripada apa yang berlaku. Mereka dalam nikmat, walaupun kita rasa sedih, Allah Ta'ala pujuk kita untuk lihat mereka orang dalam nikmat. Jangan wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi. Mana kita kadang-kadang menyangka mereka mati, mereka hidup. Yang mati yang duduk-duduk buat maksiat, dalam keadaan mereka hidup, mereka mati, hati mereka, ini semua orang-orang mati. Ya. Yang ini kita cerita mereka di satu level yang lain. Para sahabat berperang, setelah perang mereka ingat mereka dah selesai daripada perang. Nabi SAW sebut, kamu ni pulang daripada jihad kecil menuju jihad yang besar. Jihad peperangan kecil, jihad yang lebih besar, keamanan tu. Orang-orang yang merdekakan kita ni, tanah air kita ni, mereka dengan matinya ada yang kena gantung kan, semua yang nak lawan penjajah kan. Mereka melawan penjajah dan mereka tidak dijajah pun. Walaupun ketika mereka dijajah, mereka tidak dijajah. Tapi sekarang kita sudah dimerdekakan, kita dijajah tak? Yang berperang nenek moyang kita ketika British masuk, Jepun masuk, mereka semua tidak dijajah. Mereka nampak surahnya dijajah, tapi mereka lawan dengan iman, lawan dengan perjuangan. Tapi setelah selesai daripada penjajahan, semua keluar, kita sekarang memang betul-betul tidak dijajah ke? Jihad kita setelah selesai penjajahan lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Itu kita melihat, adakah sekarang ni Allah sedang bantu mereka ke sedang bantu kita? Kita lagi nampak macam banyak memerlukan bantuan Allah daripada orang Israel, orang di Palestin pun. Ya, kita yang di zon selesa ni lebih nampak memerlukan bantuan Allah untuk belajar daripada apa yang berlaku kepada mereka, untuk jangan berlaku di sini, untuk terus istiqamah kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah Allah pasti tolong orang yang beriman. Cuma konsepnya bukan macam yang kita faham. Ya, Allah SWT sebut, ala inna nasrullahi, apa? Nasrullahi qarib. Semua bantuan Allah dekat. Apa makna dekat? Akan sampai ke? Dah sampai ke? Allah qarib tak? Qarib. Allah memang ada dengan kita pun. Maksudnya, bantuan Allah memang ada dengan kita pun. Bantuan Allah memang ada dengan kita pun. Qarib tu maknanya dah ada pun, bukan baru nak sampai. Sebab Allah dah ada pun, bukan baru nak sampai. Ya, qarib tu memang dah ada dengan cara yang kita tak faham. Ya. Sebab tu fa inna ma'al, dah ada Isra belum? Ma'a tu Ma'a tu bersama ke nanti datang? Fa inna ma'a yusra. Inna ma'a, dua kali Allah sebut. Maknanya satu kesusahan bersama dengannya dah ada dua kesenangan. Sebab usra dalam makrifah, yusra dalam nakirah. Nakirah maknanya kesenangan pertama bukan kesenangan kedua. Yusra yang pertama bukan yusra yang kedua. Tapi al-usr ialah kesusahan pertama, ialah kesusahan kedua. So dalam satu kesusahan Allah dah letak dua kesenangan. Ya. Jadi orang Palestin yang nampak macam tengah susah sekarang, mereka ada dua kesenangan yang kita tak nampak. Kita yang tak ada kesusahan ni, banyak susah yang kita sedang buat. Ya. Terutamanya susah nak buat taat kepada Allah. Baik. Apa ni? Makan. Apa ni?
Kena Mohon. Adakah doa dan mampu mengubah takdir yang muallaq? Apa yang dicatat oleh malaikat itu boleh diubah oleh doa dan sedekah. Ulama membahagikan takdir kepada dua, takdir yang Allah serahkan kepada makhluknya dan takdir yang ada di ilmu Allah yang azali tak boleh diubah, itu mubram. Kita pun tak tahu apa yang Allah dah tentukan, tapi yang Allah catat kepada makhluk boleh diubah. Ya. Apa hikmahnya? Untuk membesarkan nilai doa. Jadi malaikat catat si A ni akan sakit hari sekian, tapi dia doa, ya Allah sihatkan aku. Tiba-tiba Allah panggil, malaikat catat ini cancel, sakit dia cancel, bagi dia sihat hari tu. Tapi di sisi Allah dia memang akan sihat hari tu, tak ubah. Di sisi ilmu Allah dia memang sihat itu. Tapi Allah tahu, Allah serahkan ketika itu catatan malaikat dia sakit, supaya malaikat menjadi saksi besarnya doa orang beriman. Sampai catatan di dalam catatan malaikat pun boleh di-cancelkan. Itu saja hikmah. Tapi dalam ilmu Allah mustahil. Macam mana boleh berubah takdir dalam ilmu Allah? Ya, yang dipanggil qada Allah tu mustahil berubah. Kenapa? Kerana kalau kita orang berdoa, Allah tahu tak dia nak berdoa ni. Allah dah tahu dia berdoa, macam mana Allah tukar takdir dia? Doa tu pun takdir dia. Jadi kena faham, doa tu pun takdir dia. Macam mana dia tukar takdir dia dengan takdir dia? Awal-awal dia dah tahu dah perjalanan takdir dia pun. Kemudian bagaimana cara kita hendak berdamai dengan takdir? Ini perkataan Saudara Asni masuk. Berdamai dengan takdir. Jika sesuatu yang berlaku, kehambaan lah. Nak berdamai dengan takdir, kehambaan. Sebab kita nak berapa? Kalau tak berdamai dengan takdir, kita nak bermusuhan dengan siapa? Dengan siapa kita nak bermusuhan? Lawan bagi berdamai apa? Berperang lah. Nak berperang dengan siapa? Dalam ketentuan Allah, siapa yang menentukan ni? Akhirnya kalau kita sebab tu maradiyah falahu ridha, siapa ridha baginya ridha Allah. Wa man sakhita fa alaihi sakhtu. Siapa yang tak senang dengan Allah, Allah pun tak senang dengan dia. Buat apa kita nak mengundang Allah tak senang dengan kita? Allah tentukan benda yang kita tak senang, tidak semestinya Allah tak senang dengan kita. Tetapi kalau kita tak redha dengan Allah, dah mengundang Allah tak senang dengan kita, itu satu benda yang besar. Hadapi saja semua yang Allah tentukan. Yang penting Allah senang dengan kita. Yang penting Allah tidak murka dengan kita. Nabi SAW setelah waktu di Taif kan apa doa dia? Kau lah buat apa saja. Kepada siapa kau nak serahkan aku? Kepada orang yang jauh, yang menyusahkan aku, yang menyeksa aku. Kepada orang yang dekat pun sama juga menyeksa aku. Selagi mana kau tidak tentukan itu semua kerana kau murka, aku tak peduli. Tak peduli. Kita ada satu formula. Allah tentukan satu benda yang kita tidak senang, tidak makna Allah tak senang dengan kita. Pastikan apa yang Allah tentukan kepada kita itu tanda Allah redha dengan kita, walaupun kita tak senang dengan takdir itu. Bagaimana? Dengan senang dengan yang menentukan, iaitu Allah, redha dengan Allah. Redha dia tak sebenarnya kita senyum tengok orang meninggal, itu gila. Bukan redha. Meninggal, aku redha ni, itu yang senyum. Tak. Nabi SAW menangis. Innal aina la tadma, mata mengalir, wal qalb la yahzun, hati sedih. Tapi kita tidak ucap melainkan apa yang Allah redha. Apa yang kita ucap? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ucap maknanya respon kita ialah kehambaan. Nangis dan Allah tak salah. Kau menangis berdosa, Allah letakkan air mata dan letakkan fitrah, macam mana? Kata kalau menangis berdosa pun bertaubatlah, nak buat macam mana? Akhirnya memang kita menghadapi ketentuan Allah dengan kehambaan kita. Dan cara yang paling mudah adalah banyakkan belajar ilmu tasawuf dan banyakkan berdoa kepada Allah. Allahumma radina bi qadaik. Banyakkan doa kepada Allah, ya Allah redakan aku dengan ketentuanmu. Cuba banyak lihat kepada apa yang Allah tentukan baik, daripada kita tengok benda yang tak senang aja.
Allah ni kalau kita kena susah, macam Allah tak pernah bagi senang langsung. Itu masalah. Kalau Allah bagi kita susah, kan macam tak pernah senang langsung. Kenapa Allah susah? Kau pernah macam tak pernah senang aja. Tanda kita terbeban dengan susah lah, maksudnya kita dah banyak senang. Ya. Tanda kita terbeban dengan susah sebab kita jarang susah. Kalau kita selalu susah, kita dah tak terbeban dengan susah kan. Macam orang yang masuk rancangan apa bersamamu TV3 tu, kan orang yang hantar beras tu yang menangis. Yang dapat beras relax je. Dia apa, dia tak rasa dia miskin pun. Kita yang tengok dia rasa miskin betul dia ni. Menangis kita tengok, dia relax. Pasal dia dah hidup dengan kemiskinan tu sampai dia tak rasa miskin. Jadi kalau kita boleh menangis dengan kesusahan, maknanya kita ni tak biasa susah. Macam kita senang, kita senang tak terlalu excited pun kan. Hari ni sihat kan? Tak ada. Pasal kita dah setiap hari sihat. Ada orang bangun sihat, oh seronok betul sihat. Pasal dah biasa sihat. Sakit tu yang sakit betul. Aduh sakit lah ini. Pasal apa? Jarang sakit. Kan begitu. Jadi kita boleh menangisi susah, kena syukur bahawa kita jarang susah. Sama macam orang yang tengah berjalan dekat bawah bangunan yang orang tengah buat apa, building kan. Kalau kita berjalan bawah tu, tengah panas terik pun kita jalan, panas kan. Oh panas betul lah tengah hari. Tapi tengok orang yang dekat atas bangunan tengah buat kerja tu, relax je kan. Masih tengah buat, kita dah panas-panas, mana tempat seredup ni. Dia dah di atas segala bangunan tu tengah buat kerja. Kenapa? Dah lali kan. Dah tak ada tempat nak bakar lagi dah. Dah gelap habis dah. Kita dengan sunblock lah, apa block lah, panas lagi. So itu menunjukkan kalau kita masih rasa susah dengan susah, maknanya kita ni jarang susah. Syukur kepada Allah. Ustaz yang contoh yang Ustaz sebut tadi, membunuh orang lain, dibunuh kehendak. Tapi bukankah ajal, ya itu Mu'tazilah yang cakap membunuh dan dibunuh itu dengan kehendak pembunuh tu Mu'tazilah. Itu yang Mu'tazilah confuse. Sebenarnya Allah yang tentukan, memang Allah tentukan, tapi Mu'tazilah yang keliru. Saya cakap ialah Mu'tazilah kata pembunuh itu mati dengan sebab pembunuhan yang membunuh. Jadi kita tanya sekarang ni ajal siapa yang tentukan? Mereka kata ajal sebenarnya ada dua. Ajal kalau tak dibunuh, lambat lagi dia mati. Tapi sebab dia dibunuh, maka Allah dah tentukan ini ajal kalau dia dibunuh dekat sini. So sekarang ni benda tu tak berlaku, benda yang Allah tentukan lah, lemah juga. Jadi banyak benda yang orang Mu'tazilah tak boleh nak jawab. Maksudnya kita kata pembunuhan memang daripada Allah, memang tak ada masalah. Tapi yang masuk neraka ialah yang membunuh. Kenapa? Sebab Allah bukan bunuh, Allah mematikan kan. Allah tidak disebut membunuh, Allah disebut mematikan. Perbuatan bunuh kena nisbah kepada hamba, nisbah kepada hamba. Baik. Adakah seseorang itu dikira kafir jika dia menentang qada dan qadar Allah? Siapa yang menentang qada dan qadar Allah kafir. Hatta Qadariyah, hatta Qadariyah lah. Qadariyah dia tidak menentang qada dan qadar Allah, tapi agak complicated lah masalah qada qadar dia. Dia masih percaya bahawa ada ruang qada dan qadar, iaitu Allah izinkan semua berlaku. Izin tu qada qadar lah tu, Allah izinkan. Sebab tu kita kena faham, makna izin di sisi kita bukan Allah biarkan. Makna izin di sisi kita memang Allah yang tentukan. Kalau kita kata dengan izin Allah, sebenarnya ialah dengan ketentuan Allah, dengan taksis Allah. Bukan dengan izin Allah, maknanya Allah biarkan. Allah bagi, macam bapak bagi izin kau pakai kereta pandai-pandai kau lah, menggempit ke apa. Allah bukan begitu. Allah yang menentukan. Tidak ada yang berlaku melainkan dengan izin Allah, maknanya dengan ketentuan Allah. Itu bahasa kita. Jadi menentang qada dan qadar kafir. Sebab tu Sayyidina Ibnu Umar ketika datang golongan-golongan yang menolak takdir, maknanya ilmu Allah tidak diketahui sejak azali, maka
Ibnu Ammar mengatakan, kau sampaikan kepada mereka, aku berlepas tangan daripada mereka dan mereka berlepas tangan daripada aku. Ya, maknanya mereka bukan Islam lagi. Habis. Wallahu alam. Naktafi bihadzal qadar lagi. Tak ada. Tak ada. Jadi kesimpulannya, masalah qada dan qadar ini ialah masalah kembali kepada kehambaan. Keindahan takdir dan keindahan masalah ini bukan pada perbahasan yang tadi yang dia ada dua perbahasan yang saya bahaskan tadi secara mix together, bergabung. Ada akidah dan ada tasawuf. Ya, ada akidah